Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatin Nabilah binti Jailani. Saya dari Fakulti Pendidikan Sains dan Sosial dan mengambil jurusan Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, hari ini saya akan memperjelaskan tentang teori-teori motivasi. Okey, apa itu motivasi? Motivasi ialah satu elemen yang penting dalam menghasilkan pembelajaran yang sempurna. Hal ini kerana motivasi juga merupakan satu kaedah yang dapat menghasilkan minat pelajar dalam mata pelajaran yang diikuti. Motivasi juga merupakan satu penggerak di dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Teori hierarki keperluan Maslow. Keperluan merupakan deprivasi untuk seseorang bertindak terhadap matlamat. Selain itu, teori hierarki keperluan Maslow juga mengatakan keperluan fisiologi dan psikologi perlu dipenuhi. Sekiranya keperluan kekurangan belum dipenuhi, maka keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Setelah keperluan kekurangan dipenuhi, individu tidak lagi bermotivasi untuk memenuhinya, tetapi akan bergerak ke hierarki yang lebih tinggi. Individu akan berkecenderungan untuk berkembang, seterusnya membawa kepada penyempurnaan diri untuk mencapai potensi yang menyeluruh. Apakah itu teori hierarki keperluan Maslow? Teori hierarki keperluan Maslow. Teori hierarki keperluan Maslow membahagikan keperluan manusia kepada 5 peringkat. Keperluan paling utama ialah keperluan asas ataupun keperluan fisiologis. Keperluan yang kedua ialah keperluan keselamatan atau keperluan rasa aman. Peringkat ketiga ialah keperluan kasih sayang atau keperluan sosial. Keperluan manusia yang keempat pula ialah keperluan penghargaan. Keperluan manusia yang terakhir ialah keperluan sempurnakan diri atau aktualisasi diri. Keperluan asas atau keperluan fisiologis merupakan keperluan manusia yang paling asas untuk meneruskan hidup seperti makanan dan minuman, kesihatan, perumahan atau tempat tinggal, udara dan sebagainya. Apabila keperluan asas atau keperluan fisiologis sudah dipenuhi, maka muncul keperluan yang kedua iaitu keperluan keselamatan atau keperluan akan rasa aman, seperti perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kesinambungan pekerjaan dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. Selain itu, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Jika keperluan asas atau keperluan keselamatan telah terpuas secara minimal, maka akan muncul keperluan sosial iaitu keperluan untuk persahabatan, afiliasi dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan keperluan akan adanya kelompok kerja yang utuh, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. Sebagai contoh, kasih sayang daripada keluarga atau kasih sayang daripada persahabatan.
Keperluan manusia pada peringkat keempat ialah keperluan penghargaan. Keperluan ini meliputi keperluan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang. Selain itu, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta pujian kerja seseorang. Sebagai contoh, pujian, disayangi, senyuman dan sebagainya. Apabila keperluan manusia sudah tercapai sehingga keempat tahap, ia akan meningkat kepada tingkat yang terakhir, iaitu keperluan sempurnakan diri atau keperluan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki keperluan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya daripada seseorang. Keperluan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, mencapai cita-cita. Malahan, keperluan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang meningkat kerana orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh keperluan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menyokong kemampuan dan keahliannya. Teori Maslow menganggap bahawa orang berkuasa memenuhi keperluan yang lebih pokok ataupun fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi keperluan yang lebih tinggi perwujudan diri. Keperluan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keperluan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahawa keperluan yang telah dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahawa ia menerima wang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka wang tidak mempunyai daya motivasinya lagi. Jadi, bila suatu keperluan mencapai puncaknya, keperluan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku atau perlakuannya. Kemudian, keperluan kedua mendominasi, tetapi walaupun keperluan telah terpuaskan, keperluan itu masih mempengaruhi perilaku, hanya pengaruhnya yang lebih kecil. Itu sahaja daripada saya berkaitan teori motivasi, iaitu teori hierarki keperluan Maslow. Terima kasih. Bye-bye.